nikmat serta rahmat Allah yang tak terhingga kepada kita, dapat lagi kita sama-sama berada dalam Rawdatul Ilmi, taman-taman ilmu yang dinamakan dia Riyadul Jannah, termasuk taman-taman syurga. Mudah-mudahan kita sentiasa dapat banyak manfaat apabila kita berada di majlis ilmu, kerana majlis ilmu menambahkan dekat kita dengan Pencipta, dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat kita memperbaiki dan menyemak semula ibadat-ibadat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu kita diperingatkan di majlis ilmu. Nabi pernah menyebutkan, Nabi sebut, badiru bil a'mali salihati qabla an tushghalu. Bersegeralah kamu sekalian melakukan amal-amal salih baik sebelum datang sibuk menimpa kamu. Wasilul lazi bainakum wa baina rabbikum bikasrati zikrikum lahu. Dan segera hubungan dengan Allah. Tolong jaga hubungan dengan Allah, tolong jaga. Tolong jaga elok-elok. Bainakum wa baina rabbikum, hubungan antara kamu dan antara Allah. Bikasrati zikrikum lahu, dengan banyak zikir kamu bagi Allah. Jadi Nabi pesan pada kita nak jadi umat yang berjaya dunia dan akhirat. Pastikan kita ada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir pula zikir yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk belajarlah zikir yang tidak berguru dan sebagainya. Terima baik-baik daripada guru dan dia mengesahkan zikir itu baik daripada Nabi atau daripada para ulama yang mengamal sunnah-sunnah Nabi, maka beramallah zikir-zikir yang baik itu, insya-Allah. Sebab amalan zikir ini menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sebagai mukaddimah juga pada pagi ini sempat saya rujuk dalam kitab Al-Jawharul Mauhum wa Munabbihatul Qulub. Pagi tadi lepas subuh semak sikit dan baca, kongsi benda-benda ni, benda baik ni. Kitab namanya Al-Jawharul Mauhum, satu permata mutiara nama kitab ni. Wa Munabbihatul Qulub, dan peringatan hati. Ayat dalam kitab tu banyak nak peringat hati yang lalai. Dia kata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah kalami. Ucapan atau zikir la ilaha illallah, maknanya orang Islam wajib tahu tiada Tuhan selain Allah. Itu makna huraian dia, tiada Tuhan yang disembah, yang kita beribadat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan makna tu, terjemah apa? Huraian. Maknanya tiada Tuhan selain Allah. Cukup faham, Tuhan kita Allah, tak apa. La ilaha illallah ini satu zikir. Kalami, Allah kata itu kalamku. Apa kalamku? Kita nak bercakap, bersembang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik sekali guna kalam Allah itu la ilaha illallah. Paling baik sekali nak bercakap dengan Allah Ta'ala la ilaha illallah. Wa ana hu, Allah kata, dan akulah itu. Apa dia? Allah tu Tuhan kita. Akulah tu. Siapa yang menyebut la ilaha illallah,
Man qalaha dakhala hisni. Siapa yang selalu sebutnya, masuklah dia dalam bentengku, penjagaanku. Kita lama kata kota aku. Sebut la ilaha illallah, masuk dalam jagaan Allah. Keliling dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man dakhala hisni amina min iqabi. Dan siapa yang telah masuk dalam jagaanku, nescaya aman dia, selamat dia daripada azab-azab aku. Jelas kepada kita, azab Allah pasti ada. Di dunia ada azab, di akhirat lagilah ada azab. Berganda-ganda azab dia. Jangan sangka dunia selamat, akhirat kita berasa lega. Dah. Bermula alam kubur, alam azab yang pertama. Siapa nak selamatkan kita? Ialah apa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu yang Nabi ajar, Allah bagi tahu Nabi, la ilaha illallah. Satu zikir yang paling baik sekali. Yang zikir ini siapa yang baca dia banyak, dia akan termasuk dalam golongan yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Allah pelihara dia. Siapa yang masuk dalam jagaan Allah, ini orang yang zikir dia banyak, la ilaha illallah, amina min iqabi, amanlah dia daripada azab aku, Allah kata. Jadi mukadimah ini mendidik kita. Saya ajak, jadilah kita insan terdidik. Insan terdidik ni terdidik dengan panduan agama. Panduan agama adalah tarbiyah yang baik untuk kita selamat dunia dan akhirat. Maka Islam mendidik kita melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup kita, setelah kita mengucap dua kalimah syahadah, buat ibadat fardu. Ibadat fardu, kita dituntut untuk menyebut zikir yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir, antara zikir yang baik ialah la ilaha illallah. Banyak keterangan hadis menyebutkan afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir hamba kepada Allah, ketahuilah olehmu, zikir itu ialah la ilaha illallah. Duk saya saja tiap-tiap hari 365 hari setahun, jangan ada sehari pun tidak sebut la ilaha illallah. Bagi ada paling sikit 10 kali sehari. Paling sikit 10 kali. Itu hak kita dengan Allah. Hak yang hamba kena tunai kepada Allah Ta'ala. Tiba-tiba kita hidup hari ini, hak dengan Allah kita tinggal, kita abai. Elokkah kita? Baikkah kita? Sempurnakah kita? Selamatkah kita? Renung. Selepas buat amalan fardu, tolong baca la ilaha illallah. Paling sikit Nabi kata 10 kali. Banyak tidak terhingga. Ikut iman masing-masing. Jangan langsung tak sebut. Itu namanya hati yang lalai. Hati yang lalai ini duk tunggu hari bila dia nak mati. Hati dia boleh mati sebelum jasad. Jasad duk hidup lama, 10 tahun. Hati mati lama dah. Boleh. Berapa ramai manusia hati mati. Saya hurai benda yang mudah dalam bab mengaji. Kita bukan sebut siapa-siapa. Contohnya, contoh yang dekat dengan kita. Kita tak perlu contoh yang jauh-jauh. Kita sendiri. Kita buat tazkirah di tempat kita. Tempat kita. Siapa hati mati?
orang yang tidak pernah berkesempatan untuk mendengar pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu ayat berlapik nama dia. Ayat tak berlapik haram, tak pernah main ngaji sekali pun. Tu ayat tak berlapik. Dia kena ada dua-dua orang. Berlapik satu, tak berlapik satu. Bila tahu ustaz ni, bila dia bersebut kasar sikit je, ustaz dia cakap kasar. Depa kasar tak apa. Oh, depa kira apa? Depa ni hidup tak adil namanya. Tu nak abang bagi. Cuba bagi adil hidup. Ustaz pun kena kasar juga. Itu adil namanya. Ni hidup tak adil, hukum orang semua tak adil. Dia kata ustaz mengajak masjid, lain lah. Kasar ustaz apa lagu tu. Yang dia kasar tak apa. Tak apa pula. Oh, pasien tu. Dia hukum tak adil namanya. Baik, tak apa. Tolong jaga Allah. Tolong jaga Rasul dia. Nescaya Allah jaga kita. Hati dah mula keras, susah nak lembutkan dia. Tumpang duk lembut, jagalah baik-baik hati itu. Bukan ada hati lain dah kita ni. Inilah jalan untuk kita mendapat kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kitab kita sambung baca dia, hidup ibadat. Ni saya sebut ni, kita mengaji kitab ni. Huruf demi huruf, lay demi lay, layan. Bukan kita buat tazkirah, pegang kanu, ambil kan ni, dah. Menceramah Maulid Nabi, dia ambil atas. Ni kita baca kitab, apa di kitab kita? Kita baca hukum syariat Islam. Dah belajar dah bab istinja. Kita belajar dah bab ni, bab wuduk pula ni. Bab mandi, wajib. Belajar dah. Baik, pagi ni muka surat 28. Bab dia, sunat wuduk. Sunat wuduk kita baca pagi ni. Tengok ayat semayang kita ambil ni, ada tak sunat, sempurna tak sunat. Apa makna sunat? Sunat makna apa? Sunat ialah amalan yang Rasulullah buat, tidak pernah tinggal, tapi tak wajib. Itu sunat. Apa beza dengan adab? Adab Rasulullah buat beberapa kali, kemudian baginda tinggal. Itu nama adab. Pernah baginda buat, tapi itu tak dah. Yang tu namanya adab. Perkara sunat adalah yang Nabi buat, tidak pernah baginda tinggal. Itu sunat. Tetapi ia tidak sampai peringkat wajib. Pasal apa tak sampai? Buat tak pernah tinggal. Ta'rifnya berbeza. Wajib, buat diberi pahala, tinggal berdosa. Sunat, buat diberi pahala, tinggal tidak berdosa. Itu ta'rif. Itu ta'rif nama dia. Sekarang terletak pada kita pilihan kita. Kita nak buat, kalau buat diberi pahala, tak buat tidak berdosa pun. Tak buat, tapi tak ada pahala. Baik. Kemudian amalan-amalan sunat ini jadi sunnah. Sunnah pula. Sunnah ialah perjalanan Nabi. Perjalanan hidup Nabi, sunnah. Ada sunnah wajib, ada sunnah sunat, ada harus. Wajib semayang. Tu yang saya duk ulang balik saja. Bab-bab ngaji. Salam pun banyak hukum. Salam pertama wajib jawab. Salam orang Islam kepada orang Islam. Jumpa, kenal tak kenal? Assalamualaikum. Kau tak kenal? Wajib jawab. Tak kenal? Waalaikumsalam. Yang kedua, salam tak boleh jawab. Jawab batal semayang. Salam dalam semayang. Mana ada makmum jawab? Terima tak? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Batal ke semua? Tengok. Salam tak boleh jawab. Ada salam tidak berhajat jawab. Lain pula. Kita bagi salam tu, salam pertama kita bagi salam, hajat kena jawab. Kita tanya, tak jawab dosa.
Salam yang kedua, semayang, kita memang tak ajak dah. Apa? Memang tahu dah. Jawab tak boleh. Tapi salam yang ketiga ni, tidak berhajat kepada orang jawab. Kerana jawab timbul masalah. Jangan jawab. Salam ziarah kubur. Jangan jawab. Kau jawab timbul masalah. Kita pergi, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Semua kubur kata, Waalaikumsalam. Timbul masalah. Lari tak cukup tanah. Sungguh, pengsan ada. Hari-hari demam. Badi, orang panggil badi. Demam, dia nak berubat. Berubat ni main hantu pula. Hak nu kacau, ni kacau. Salam tu tidak berhajat. Assalamualaikum, jangan jawab. Kalau jawab, nak buat ni, tuan-tuan sembang. Berani tak berani, tuan-tuan sembang. Tuan-tuan sembang, hari Jumaat, bila dah kubur awal. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kubur, Waalaikumsalam. Dia pun tidur lama. Jawab pun garuk. Orang suruh. Waalaikumsalam. Nasib baik jawab saja. Tanya pula, mai buat apa? Buat dah. Lagi teruk lah. Lagi teruk nak abang lagi. Terus, bak salam baru. Bukan bak lain, tak apa. Baik, sunat uduk, ta'rif sunat. Kita mengaji nak beri santai. Baik, pertama, apa sunat dia? Sunat kita buat dapat pahala. Baik, pertama, membaca bismillah. Membaca bismillah, yakni bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, satu. Dalam kitab Kifayatul Akhyar, selepas baca bismillah, sunat pula an yaqula ba'da tasmiyah, bahawa seseorang itu membaca selepas bismillah itu, alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura. Saya nak sebut, kita mengaji kitab. Sebenarnya yang pergi jumpa guru ni, benar ni lagi yang kita nak ambil. Benar yang kita mengaji kitab, mana mengaji semua. Guru dia mengaji banyak kitab. Maka dia ambil kitab-kitab mana yang menambah fadilat. Yang ni kelebihan kita. Selepas bismillah, alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura. Sunat disebut dalam kitab Kifayatul Akhyar. Segala puji bagi Allah yang jadikan air ini bersih dan membersihkan. Hal ini yang baik sekali. Minta doa bagi air itu elok, bersih. Bersih semua. Anggota, dosa, sakit dan sebagainya. Itu yang ayat qolah. Orang ambil berubat tu. Kerana wali-wali Allah dulu membaca alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura. Dia bercelup tangan. Bersih ayat ni. Kita pun jadilah hukum ambil ayat 7 qolah. 7 qolah tu jangan kata adat tu. Ada satu masa Nabi perintah buat satu qirbah qolah tu. Jadi ada kaitan dia. Tapi cara nak ambil kena ada. Yang ni salah orang kita. Kaedah perubatan. Dia tak pernah pergi masjid. Dia pergi ambil ayat qolah. Nak berubat. Dia tak minta. Dia curi. Ubat dulu dah. Yang jadi hukum, nak ambil ayat qolah, pertama kena menghormati masjid itu. Pergi sembahyang sunat, tahiyat masjid. Itu fungsi dia. Lepas tahiyat masjid, pergi ambil ayat. Yang baik minta. Ni pergi balas betul ya. Balas. Nak buat ubat. Buat ubat apa? Tak ada ubat. Inilah kesilapan. Kesilapan ni yang kena mengaji. Hak ni kena jumpa guru. Hak ni bukan ada dalam buku. Hukum yang ada. Sembahyang sunat masjid tu. Sekali pergi masjid kedua pula. Sembahyang sunat tahiyat masjid. Yang paling baik, sempurna solat di situ. Fardu. Sebab sembahyang mencegah mungkar. Mungkin sakit itu sebab kemungkaran. Maya, ambillah ayat itu sebab. Ambillah 7 qolah, ambillah nak mandi ke nak apa buat, ambillah. Macam tu. Jadi pasal apa ambil ayat tu? Kalau dibaca, alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura. Satu amalan telah hilang dalam amalan umat Islam yang muda-muda. Hilanglah.
Siapa nak mengaji balik benda ni? Saya sebut kita sebenarnya. Tuan-tuan mengaji, generasi tuan-tuan akan tahu benda tu. Tidak hilang, pupus amalan ini. Bayangkan sunnah hilang, kita hidup dengan apa? Baik, itu antara amalan. Hak ni saya tak tulis lagi. InsyaAllah bulan depan, saya akan tulis sambung batai wuduk ni. Saya akan tulis doa Alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura. Lepas baca bismillah. Baik. Hak ada dalam kitab ni selesai. Jadi ambil dulu. Sunat baca bismillahirrahmanirrahim. Duduk di depan kulah tu, pancung ayat ke, bismillahirrahmanirrahim dulu baca. Yang kedua, membasuh. Basuh makna mengalirkan air. Dia beza dengan sapu tu. Sapu, bekas air disapu di anggota. Basuh, mengalir air dan kena ada titisan. Menitik. 3 titik ataupun 1 titik. Bila ada menitik, tanda basuh. Baik. Membasuh kedua tangan hingga ke pergelangannya. Ni. Tang ni, pergelangan sendi. Basuh tangan dua belah sampai tang sendi ni. Apa dia? Selepas baca bismillahirrahmanirrahim. Yang ni yang dalam kitab ni. Kalau nak baca yang saya baca tadi, Alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura, basuh. Dua-dua belah tangan. Basuh dua-dua belah. Hingga tangan depan belakang celah jari sampai pergelangan tangan. Basuh dua-dua. Ni bab wuduk. Yang ketiga, gosok gigi. Apa dia ni? Apa gosok gigi? Bersugi. Bersugi. Basuh tangan, buat keluar bergigi dah. Tu dia. Kacau ni kita mayang. Mana ada orang mayang bawa bergigi? Tok imam bawa, semua bawa, tukar pula. Kacau. Mana ada? Baik, bersugi ni ada hadis. Laula an asyuqqa ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli salatin. Hadis yang kedua, inda kulli wudu'in. Jikalau tidak jadi berat atas umatku, nescaya aku perintah wajib bersugi itu. Tapi berat dah agak-agak. Payah kan? Maka Nabi kata, tidak jadi wajib. Siapa nak buat, buat. Siapa tak buat, boleh tinggal di sini. Tak berat. Siapa rasa dia berat, tak apa, tak ada. Kita mungkin masuk bab mana? Kita masuk bab orang yang agak berat menerima hukum bersugi. Kita gosok awal lah. Makin pagi gosok dah. Ni, nak ambil wuduk tu. Kita antara golongan mana? Nak sedap kita ni. Kita orang berat sikit. Apa berat? Payah nak buat hukum yang Nabi ajar. Siapa yang ringan? Jamaah tabligh. Sebab ada kelompok manusia ringan pula. Tabligh ni penuh dalam paket baju. Tu, kayu sugi. Habis bertengah, buat keluar. Ni dia. Pula. Makna kata, dalam golongan yang tak buat, ada golongan mampu buat. Dia pun mampu buat yang ni, tak mampu buat yang lain. Kita mampu buat yang lain, tak mampu buat yang tu. Tetapi Nabi sebut kalau tak diberat, mereka itu jadi ringan pada mereka. Satu rahmat Allah. Kita mungkin payah nak buat, tak apalah. Tetapi saya nak sebut. Ringan ke berat, ingat. Bersugi adalah baik, paling guna dia ketika hendak keluar roh. Nak keluar roh, orang tua-tua beli kayu sugi, simpan di rumah. Sugikan dia. Memudah roh keluar satu dan menyenangkan disebut la ilaha illallah. Itulah khasiat kayu sugi. Tu kena mengaji tu. Benda tu. Baik. Habis yang tu. Bersugi jika boleh buat. Kalau Allah ada ustaz, saya nak buat lagu ni, dah ustaz ajak nak kena buat nah. Boleh pi apa? Nak pergi mayang, bawa siap. Colgate satu, bayi lah, bergigi satu. Ambil tangan, gosok. Orang tu kira kemas tu. Kemas, tapi tak ada orang buat lagu itulah. Memadai kita basuh mulut berkumuk-kumuk, gosok dengan jari saja. Walaupun ada pendapat sebut, gosok dengan jari tidak tercapai. Hukum bersugi tak dapat. Tapi sebagai menyucikan sahaja. Itu saja. Baik, habis. Gosok gigi nama dia. Dalam bab gosok gigi ni nak kena hurai lagi. Pasal apa? Ada kaitan kita nak buat ibadat, kemudian kita nak ambil air semayang, gosok gigi.
supaya mulut kita hilang bau busuk walaupun sikit busuk itu. Pasal apa busuk ni dibahaskan dalam kitab agama Islam? Kerana busuk mulut menghalang redha Allah. Kerana kita nak sebut Allah. Allah ni kena sebut keadaan semua sempurna. Wangi, cergas, bersih, segak, pakaian kemat. Tu dia sebut Allah. Macam tu. Maka sabda Nabi, asiwaku matharatul lil fam. Bersiwak, gosok gigi itu sebagai menyucikan mulut kamu yang kotor. Wa matharatul wa mardatul lirabb, dan mendapat redha Tuhan. Jadi makna kata menyuci mulut satu. Kerana cuci mulut, redha Allah ada. Kita faham dalam ngaji, redha Allah akan dapat apabila seorang itu buat ibadat, menyebut Allah, keadaan mulutnya, lisannya, lidahnya, seluruh anggota lisan itu keadaan harum dan wangi. Itu bab dia. Jadi kita nak kena jaga nak buat ibadat. Pembaca doa di majlis kena gosok gigi atau bersugi, paling tidak berkumuk dahulu. Tak siap pergi makan macam-macam. Nasi lemak pagi pun bergena. Mami baca doa, nasib baiklah bau tak masuk dalam mic tu. Kalau masuk keluar kok sombong speaker tu. Kacau. Baik nak sebut. Bukan bab itu bab urusan dunia. Bab dengan Allah. Nak doa sembahyang, nak baca Yasin, nak sembahyang, Khalifah Yasin, kumuk. Bagi elok. Lah banyaklah benda-benda ada apa kumuk mulut tu. Chewing gum makan tu. Bolehlah kira tu pun. Bolehlah kira tu. Sebagai menghilangkan busuk mulut. Boleh. Syarat dia halal sudahlah. Tak ada masalah. Islam bukan susah. Saya nak sebut di sini pasal apa? Pasal apa benda ni penting? Kita nak buat ibadat kan? Kemudian nak angkat amalan kepada Allah. Siapa yang nak angkat amalan ni? Malaikat. Pasal apa kaitan dengan malaikat? Dengar hadis ni pula. Bukhari Muslim hadis sahih. Man akala thawm wal basala wal karratha la yaqribanna masjidana. La yaqribanna masjidana. Barang siapa yang makan bawang putih, saum, wal basal, bawang merah atau bawang besar, wal karas, sejenis daun. Karas ni lah yang dihurai dalam bab-bab hukum nak keluar ni. Antaranya zaman kita tembakau. Karas. Ada kata jenis daun yang serabut tu. Makau lah. Boleh tak nama. Tak salah. Karas umum. Basal jelas. Yang ni daun yang macam tu orang guna. Ikut zaman. Jangan ia hampir masjid kami ketika itu. Makan bawang, belum cuci lagi lah. Jangan hampir masjid kami. Nabi kata, jangan. Pasal apa tak boleh? Kerana masjid tempat malaikat. Innal malaikata tata'azza bima yata'azza banu Adam. Nabi kata, aku kenal malaikat. Sesungguhnya malaikat tata'azza, merasa sakit. Bukan sakit badan tu. Sakit sini mengganggu tugas malaikat. Bima yata'azza banu Adam, dengan apa perbuatan yang dibuat oleh anak Adam. Manusia ni buat. Kita tolong ambil perhatian, jaga. Dia panggil sensitivity. Jaga sama. Ini malaikat tak suka, jangan buat. Ni malaikat suka, buat. Kena jaga sama. Jiran sebelah, dia tak suka ni, pasang radio dah. Contohlah, dulu biasa orang tanya saya, pasang radio, bukan Islam, non-Islam, non-Muslim. Pasang radio dah, lagu Cina. Duk rumah taman,
Degah sungguh. Pergi tegur elok-elok. Tak mau ikut. Lepas tu nak buat yang nak? Main tanya. Pernah tanya, Ustaz buat ke mana? Saya kata, berani buat tak? Beli CD tu, radio kaset kan? Pasang Al-Quran. Dereh macam dia. Tanya dia volume berapa. Tanya Cina tu. Mau nak buka abang dia. You buka guna berapa volume dia. Kita buka Quran sama. Seminggu pindah. Quran gerun tau. Quran dia boleh mengatasi segala bunyi. Bunyi lagu hang apa pun pasang Quran. Dang lagu lain. Dia pun terhidup. Itu kehebatan. Itulah mukjizat. Tapi kita tak mau guna. Tapi dah perlu guna. Kita guna. Tak payah tengkap. Duk keli lah. Letih alik orang. Beli radio, pasang juga Quran. Dia pergi report pula. Sama. Alah, siapa nak keluar? Hak tu keluar. Rupanya Quran. Jangan duk bermain. Tu nak abang, nak ajak ilmu lah tu. Kat kita. Itu saya buat bila perlu saja. Sampai orang silap tu kan. Tok Guru kata jangan guna. Jangan guna bila perlu saja. Baru guna. Tu yang Piramli, Enam Jahanam dia guna kat 6 orang ya. Tok Guru dia pesan tak boleh. Habis-habis tu abang ipar dia ajak jom kita pergi khidmat kat masyarakat. Tak mau dah. Dia cukup 6 orang tu, ilmu dia untuk 6 orang tu, tak mau guna dah. Kemah ilmu dia. Lawan tak nak. Tak sungguh. Gamak Piramli, Enam Jahanam. Kita nak tengok kalau gamak Melayu dulu kan, memang tengok lawan pada terbang kata, penat dulu hero ni. Rupanya Piramli tak penat. Baling mati terus. Mudah sungguh. Mudah sungguh. Sama lah semana Doremi. Cabut tangan, putih terus. Ketuk tau ni, mata keluar. Amu hebat, kuat betul. Lawan tak penat. Nama dia? Tu dia. Peluh tak dan. Nampak betul lah. Hebat tak hebat nak. Pendekar Melayu. Tu lah. Tak apalah baik-baik. Baik. Hurai bagus lagi. Malaikat sakit. Sakit bukan sakit. Zuhaid ni tak. Dia berasa macam mengganggu. Malaikat tak senang. Dengan perbuatan anak Adam manusia. Jadi tolong jagalah. Apa jaga dia? Kalau tak elok mulut kita, jangan pergi masjid lagi. Nak pergi juga. Cuci lah. Ambil. Gosok elok-elok. Biar masjid penuh dengan harum. Sebab haruman ini kesukaan malaikat. Hanya baik. Habis yang tu. Yang ketiga, yang keempat. Berkumur serta menghisap air ke hidung, kemudian mengeluarkannya. Habis baca bismillah, baca alhamdulillahillazi, gosok tangan kita sampai pergelangan. Lepas itu cuci gigi lu. Gosok gigi, barulah berkumur-kumur. Berkumur, kalau kitab Bidayatul Hidayah, ayat yang lain. Kumur satu ayat, 3 habis, hidung pula ayat lain. Kitab fiqh yang kita mengaji, memadai ayat yang 1 cebok. Ambil di mulut, bubur di hidung. Boleh buat dua-dua, tak ada masalah. Jangan duk petikai yang tu. Kadang-kadang duk mengaji, hadis surah kampung tu, hak tu yang dipetikai. Tak boleh, Tok Guru kata lagu ni. Benda tu, benar dah Tok Guru pesan, jangan pertikai di situ. Duk pertikai apa? Yang nak pertikai, bab wajib. Basuh muka tak rata, dagu tak mana. Itu bab yang kita nak bahas. Dapat benda boleh, buatlah macam mana pun. Serupa contoh ni. Saya mengajak contoh banyak. Bab ni. Ni bab sos semayang. Sos semayang, pergi berdiri duduk tang tu. Dia semayang seorang. Mai seorang, makmum, nak duduk tang mana? Duduk sebelah kanan imam. Mai lagi seorang duduk tang mana? Duduk belah kiri imam atau belakang imam. Duduk kan? Kemudian, apa hukum dia? Makmum yang depan undur ke belakang. Ini pendapat afdal, terbaik sekali. Pasal terbaik, saya jawab. Pendapat ini makmum undur ke belakang boleh digunakan dalam pelbagai keadaan. Dalam kitab satu dia sebut boleh juga duduk di kanan, duduk di kiri. Imam hendaklah langkah ke hadapan. Maka makmum tadi langkah seorang setapak untuk rapatkan saf. Binalah saf.
Ini pun hukum fiqh. Mengaji tak jelas. Dia mengaji, tok guru dia ajak lagu ni. Tak boleh, tak. Kena imam di depan. Yang tu hanya boleh dalam beberapa keadaan, tidak semua keadaan. Afdal yang pertama tadi. Maka jadi semayang. Ni. Sini kiblat. Tu hak merah tu. Kiblat katakan. Tu imam duk tani. Duk seorang. Mai makmum seorang, haji semayang jemaah ni, mai duduk belah kanan. Duduk belah kanan, seorang lagi mai, dah tak mai sekali, duduk kiri. Lepas tu, mereka mengaji, ustaz ajak, tu imam pergi depan. Tu imam pergi depan. Pergi depan, tak apa, tak baca Fatihah. Baca surah. Habis, walam yakul lahu kufuwan ahad, baca surah pendek. Mayang sambil kerja, mana surah panjang? Tak ada. Surah pendek. Kalau baca surah panjang, mayang sambil kerja, saya kau untuk segang kerja. Tak dah. Dia baca panjang. Dia bukan nak dapat ilat, tak boleh makruh. Kena tahu semua. Baik. Allah Ta'ala tahu. Dia saja baca mayang, baca ammar. Nak bagi zuhur panjang. Bukan ada apa pun. Tak mau kerja. Tak boleh tu. Pergi depan. Bila pergi depan, tahu tak? Masa baca-baca boleh. Masa dia nak apa? Rokok lagi. Nak rokok mana? Dia berpegang. Imam tampil ke depan. Dia sampai dalam tu. Nak rokok tak mana? Depan tu dinding. Maka jadi apa? Semayang tu. Tu imam akan berfikir panjang. Macam mana nak buat? Aku nak rokok. Tapi dinding. Tu baru rokok. Sujud dah Tu imam ada sujud lagi teruk ni. Nak buat ke mana ni? Jadi tu imam pikat panjang. Pikat panjang itu menghilangkan fadilat. Pahala korang lah. Dia duduk mikir. Nak buat ke mana? Nak suruh makmum pergi belakang. Nak kata apa? Sebab hak tu tak belajar. Hak suruh pergi belakang tak belajar. Mana ada? Dalam kita. Hak pergi depan ada. Nak kata? Takkan nak kata ni? Takkan nak buat begitu? Makmum tak faham lah. Takkan nak angkat tangan aku ni? Buat begitu? Makmum kata, Tok Imam ni pasal apa pula dah? Masalah lagi. Tengok hukum. Tolong mengaji yang sempurna. Saya berpegang pada pendapat makmum yang unduk belakang. Tak ganggu siapa. Tok Imam pergi depan memang. Kalau betul bila lagu tu, Tok Imam pergi depan dinding. Memang tak rokok dah. Duduk dalam tu, Maya. Mereka duduk rawat lah, tak rokok. Senang. Bila lama berdiri, makmum mengaji, bak teguk. Makmum alim juga belakang. Subhanallah. Teguk Tok Imam lah. Rokok lah mana seorang-orang ni beringat. Kok dia alim. Tok Imam nak jawab, tak boleh batal Maya. Dalam hati duduk berkata, subhanallah, apa aku tak nak buat apa ni? Ini nak rokok lah mana? Tu kaedah dia. Mengaji bagi habis lah. Afdal makmum yang undur ke belakang. Mak baca afdal tu. Baik, habis tu. Tak apalah sambil-sambil mengaji nah. Berkumur serta menghisap air ke hidung kemudian mengeluarkannya. Tak buat keluar pun dapat sunat. Tapi afdal masuk ayat apa? Kumur, luah balik. Dan masuk dalam hidung, orang panggil apa? Kita hemus bagi keluar. Orang panggil seh tu kan? Bagi keluar. Pelan-pelan lah. Buat apa? Keluar juga ayat tu. Sebagai menyempurnakan sunat sahaja. Habis dalam bab dia. Bab nak ludah mana-mana, itu nanti baca bab makruh. Dia ada pula ludah belah kanan ke belah kiri. Belah kiri. Jangan belah kanan. Ambil kuat ni, jangan ludah betul. Belah kiri. Bab kiri itu syaitan. Kanan ni malaikat. Kena ambil tahu semua. Yang tu bukan bab berdosa, tapi bab adab. Ajaran adab nama dia. Orang Islam adab tinggi. Macam tu. Baik. Habis. Jadi berkumur serta menghisap ayat ke hidung, kemudian mengeluarkannya. Habis. Satu bab. Yang ni ada soalan ni kalau kita mengaji. Apa hukum memasukkan ayat dalam hidung? Apa hukum? Sunat nak mengaji sunat ni. Apa hukum basuh hidung? Beza. Kalau pergi periksa lah. Apa hukum membasuh hidung? Nak jawab apa? A. Sunat. B. Haram. C. Makruh. D. Wajib. Apa nak jawapan kau? Wajib. Kalau siapa jawab sunat ni dalam majlis ni, dia tak faham lagi hidung kat mana.
Tu nak abang yang kata Quran kata, apakah kamu tidak tengok pada diri kamu? Hidung sendiri pun tak tahu mana hidung. Bukan tahu, tak tahu. Mengaji ya tahu. Tanya ayat tak ngaji. Hidung tak tahu mana. Memasukkan ayat dalam hidung, masuk kat ni. Sunat. Basuh hidung, basuh atas. Atas wajib ke sunat? Wajib lah dia bagian muka. Cuma nama hidung. Dia berada di bahagian muka. Kalau tuan-tuan tak faham, ni saya nak abang, saya bagi ceramah dulu hari ceramah kat budak sekolah. Ustazah duk ajar, kata basuh hidung tu sunat. Saya kata, baik adik-adik, sunat ke? Budak-budak sunat. Ada ustazah ajar sunat. Sunat. Baik. Adik-adik ambil apa? Plaster, selotip, tudung hidung, lekat di hidung. Ambil wudu. Sah tak? Tak, Ustaz. Budak jawab. Pasal apa tak sah? Tak kata. Tadi kita sunat. Sunat sah. Hidung adalah wajib. Bukan sunat. Tu mengaji fiqh nama dia. Ni jawab kampung sunat. Hai, tak betul. Basuh hidung wajib. Yang sunat masuk ayat dalam lubang hidung. Baik, betul. Tepat dah. Yang kelima, mendahulukan yang kanan dan yang kiri dari yang kiri. Basuh kanan dulu, lepas tu kiri. Semua anggota. Melainkan anggota kecil. Anggota kecil ni macam hidung. Hidung tak payahlah kanan dulu. Bersamaan. Mulut tak payahlah belah kanan dulu. Buku ni layak. Betul tak? Tak. Bersamaan. Telinga ada pendapat ulama yang dia kata sesuai telinga bersamaan. Sapu dia. Ada orang basuh sebelah-sebelah. Boleh. Tapi afdal bersamaan. Dia kata anggota ringan. Kecil nama dia. Kaki, tangan, siku tak boleh. Kena kanan dulu, lepas tu kiri. Berasing-asing. Tapi sah tak basuh sekali? Sah. Sebab dia bak sunat saja. Sah. Boleh tak kita basuh abang kiri dulu? Boleh tak? Sah. Tapi menyalahi adab. Sah. Tak dapat pahala sunat. Ambil uduk kiri dulu. Boleh. Sah. Basuh tangan kiri dulu. Basuh apa kaki kiri dulu. Boleh. Tapi makruh. Menyalahi sunat itu. Jadi ambil kita nak mengaji. Basuh kanan dulu. Semua anggota tangan ke kaki dan sebagainya. Mendahulukan kanan dari yang kiri. Pada amalan-amalan yang disyariatkan. Habis. Kemudian. Yang keenam. Menyapu air pada sekalian kepala. Sapu bukan basuh. Kena mengaji faham baik. Dalam wuduk ada dua. Ada anggota sapu, ada basuh. Telinga sapu. Apa lagi? Ubun. Kepala sapu bukan basuh. Kalau sapu basuh, menyalahi lah. Tapi tak batal. Tak batal. Sebab dia sunat. Sunat jadi makruh. Kepala jangan basuh. Jangan pergi menitik ayat. Bekas ayat, sapu ayat. Uduk sempurna. Siapa ambil ayat bubuh tu menitik kat muka tu, makruh hukumnya. Berapa ramai orang duk buat tu. Baik. Menyapu air pada sekalian kepala semua. Sapu semua macam ni. Buka sikit debat Sapu semua. Sapu tu. Bukan basuh lah. Celup air kering lah. Tu wajib. Hak sikit tu. Wajib. Celup air sapu semua. Sunat. Sunat. Nak menyempurnakan wajib dengan sunat, pertama buat yang wajib dulu. Celup ayat apa? Hak sunat, celup tangan dua belah. Ini nak abang ilmu. Tadi sapu. Sapu tu ke mana? Tak apa. Janji. Apalah. Ni nak ajar ilmu yang kita terima pada guru pula. Celup ayat. Celup ayat. Bekas ayat ni. Ibu jari. Pekuk sini. Ni jari ni temu sini ni di ekor rambut ni, temu dulu ni, pusing dulu sampai ekor rambut bawah ni, naik balik
Tu. Cukup sekali. Dapat sunat sempurna. Basuh kepala. Sekali saja. Sekali saja. Tu hukum dia. Sajalah bila ajak ilmu, nak tunjuk ilmu tu bagi ilmu bersambung. Tidak ajak siapa pergi lagu mana pun tak ada masalah. Saja nak tunjuk ilmu betul tu. Siapa lagu tu? Jika nak buat, saat ni ada orang buat, kita duk heran. Dia ni ajaran sesat. Kita tu sesat. Saya ada bimbang tu masyarakat kita ni. Itu antara dia. Siapa? Boleh tak sapu menggunakan benda bukan dengan tangan? Boleh hukumnya. Saja kawan tak menggunakan tangan ni, bila sapu ubur tu, buat tu, boleh tak guna lain? Umpama kayu, boleh. Saja tak tahu dia mengaji di mana tahu. Dia kata kena guna senduk. Tak apa senduk, tak apa. Tak ada masalah. Pergi masjid bawa senduk belakang. Sampai tang ubur, ambil senduk, celup. Tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Atau sikat rambut. Sampai tang ubur siku, tang ubur tu ambil sikat, celup layar, sikat tu. Celup sikat. Dia dapat pahala. Dan hukum basuh ubur sapu tu dah tercapai. Rambut kena, kulit kepala kena, walau sikit. Sunat semua, sikat semua. Boleh hukumnya. Tapi nak buat apa? Tak pernah orang buat lagu tu. Nak buat tu. Boleh kalau buat pi masjid Pendang tu buat tu. Majlis daerah semua buat tu. Boleh, tapi orang tengok pelik. Selalu buatlah pelik-pelik tu kan. Tangan ada. Macam tu. Boleh hukum dia. Nak abang kata boleh tu. Baik. Yang ketujuh. Menyelati anak-anak jari kaki dan tangan serta janggut yang tebal. Menyelati ni menggosok hingga rata. Masuk di celah-celah dia. Janggut. Misai ke. Kemudian apa? Ni, celah jari. Tangan dan kaki. Semua tu. Kalau juri saja, sah dah. Nak dapat balas sunat, gosok. Semua ni. Ni kira wuduk sempurna lah ni. Elok. Kuku pun ni, jaga ni. Menyelati janggut-janggut dan sebagainya. Hukum dia. Kalau orang perempuan ada janggut, ada misai orang perempuan, wajib gosok. Tu dia. Tu nak tahu misai kena belajar jugalah. Misai panjang. Nak abang ni, misai panjang, misai ni, tahu, panjang sampai lutut. Tu dia misai, dua-dua. Nak ambil uduk pernah? Boleh tak pakai basuh tu ya? Dia tumbuh kawasan muka ni, kena basuh sampai lutut. Sampai ujung ni. Nasi ambil lutut, kalau sampai apa tanah, jenah basuh. Tu dia. Kalau taruh misai panjang, janggut banyak. Tu janggut pun sunat dekat cekak. Sudahlah. Jadi kalau basuh pun elok lah. Ni sampai tanah. Jenah tanah. Letih. Nak ambil uduk pinggang patah. Teruk lambat. Tak usahlah sampai terah tu. Bulu mata pula tahu panjang juga. Tu dia kena basuh sebab bulu mata kawasan muka. Pula jenah mengaji. Tu dia anak abang kata mengaji lagi banyak masalah. Itu tanah alim. Tanah alim. Baik. Yang kelima, janggut tebal apa semua kena gosok lah. Baik. Yang kelima. Ayat kelima, 8. Meniga-nigakan basuhan pada tiap-tiap anggota wuduk. Semua anggota wuduk kita ulang 3 kali. Jelas tu. Semua tahu dah. Sekali pertama kata elok. Kali kedua kata elok. Tolong jaga ni. Kalau pertama tak rata, sekali apa, yang kedua baru rata, dua itu dihukum sekali baru. Tapi tak apalah sunat je 3 ni. Tapi tolong bagi rata dia elok semua anggota kaki bagi rata semua, baru jurih pula. Sebab nak cukup 3 kali itu sunat hukumnya. Yang ke-9, menghadap kiblat dan membaca doa. Tanilah kita tinggal satu sunnah. Menghadap kiblat ni jika senang. Kalau payah tak payahlah. Pasal apa payah? Kadang-kadang masjid buat baik tu tidak menghadap kiblat, ikut bangunan. Hak menghadap kiblat, ruang tak ada. Macam masjid Pendang tak apalah dia kiblat kot tu. Tapi pipe dia panjang kot tu, tak menghadap kiblat juga. Jika mudah, tak usahlah sampai dia buat payah lagu tu.
Jika mudah sunat tu, ini habuan seorang-seorang. Semua dapat tempat menghadap kiblat. Pi kolah, pi kot tu. Sebab tu kolah saya tengok macam masjid benar. Dia panjang kot tu. Ni nak apa? Cara nak bina kolah kena panjang, memanjang macam meja ni. Jadi orang boleh banyak menghadap kiblat untuk ambil kot tu. Kita pergi buat memanjang kot tu. Maka 2 orang saja boleh menghadap kiblat. Yang lain semua membelakangkan kiblat. Ini cara binaan. Tak apalah, biar pilih, tak ada masalah. Bukan wajib. Kena sebut bahawa menghadap kiblat ketika berwudu adalah sunat hukumnya. Siapa dapat lagu tu, lebihlah fadilat dia. Kemudian, semua buat dah yang ni. Boleh buat, jaga. Doa ni lah yang kita lemah. Seluruh orang Islam, doa lah agak payah sikit dalam amalan. Sebab nak baca doa, nak hafal, payahlah. Tengok apa doa dia. Habis dah wudu, baca doa dia kata. Menghadap kiblat. Apa doa dia? Basuh kaki dah. Angkat tangan. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin. Waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa ya ni? Siapa nak amal sunat kena hafal? Kena hafal. Cara nak hafal lagu mana? Mudah sahaja. Mula apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah. Hafal tu dulu. Setahun. Lah, saya ajak mudah orang ilmu. Hafal setahun. Tahun 2020. Hafal satu. Masuk 2021. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setahun. 2 tahun. Tahun ketiga. Allahumma ja'alni minat tawabin. Tahun keempat. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Tahun kelima. Tu dah 5 tahun ni. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau dia hafal setahun lagu tu, 5 tahun, dia lancak ni. Tuan-tuan siapa buat apa dah? Nah, ambil rejam dalam kolah, mangkit ingat. Tu dia. Ingatan kuat. Setahun. Satu setahun. Hafal 5 tahun. Lancak betul. Fasih betul. 5 tahun tak ngerti lagi kan. Nak dah lagi kan. Hidup lagi. Banyak ni. Panjang nyawa orang tak. InsyaAllah doa lah Allah. Nak buat ibadah doa. Sihat lagi. Dapatlah doa sunnah Nabi. Sepanjang 5 tahun berjuang jihad. Boleh hafal. Ingat kuat. Tapi nak abang takkan perlu masa setahun kot. Sikit dia. Asyhadu an la ilaha illallah takkan setahun. Saya nak ni hak mudah. Hafalan nak bagi kuat ingat. Baca 10 kali berulang-ulang, bagi laju jangan silap. Kemudian hafal 10 kali. Ingat terus macam sebut ahli hikmah, macam ukiran di atas batu. Tak hilang. Kalau hafal sekali 2, macam ukir sesuatu di atas pasir. Hilang. Ni kata hikmah ulama ni lah. Nampak ni? Ukat di batu, lekat. Bila-bila. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Baca 10. Sekali hafal 10. Tak salah dah hafal 10. Ingat. Walaupun ayat Quran sekalipun. Ni cara nak hafal Quran orang tua. Dan ni saya dapat di mana nampak ni? Seorang guru hafiz Al-Quran dari Pakistan. Dulu dia rajin ada di masjid. Dululah saya rajin singgah di masjid tu. Satu masjid Sultanah, yang kedua di masjid di Kidu tu. Kolej Islam Darul Ulum tu. Di itulah Bukit Temaga tu. Nampak ni. Dia rajin singgah itu. Dia je kepek. Tu pun berguru dah tu. Ilmu saya ingat sampai lah. Duk mengaji lu jumpa dia. Itulah yang dia pesan. 10 kali apa? Siamai memang kuat ingat. InsyaAllah. Cara tu ambillah ilmu tu. Balik buat. Boleh doa apa boleh apa. Banyak mana boleh. Kadang-kadang doa hafal Abad doa Yasin tu. Orang tanya, ustaz boleh hafal? Bukan boleh hafal. Saya amal lagu mana?
Memang boleh lah, tak apa. Hafal guna pun, tak apa. Saya bagi panduan-panduan tu. Baik, makna dia. Aku mengaku bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah jua. Dan aku mengaku bahawa Nabi Muhammad itu hamba Allah dan pesuruhnya. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan golongan orang yang bertaubat. Dan jadikanlah aku dari orang yang suci dan bersih. Maha suci Engkau, wahai Tuhanku. Dan segala kepujian adalah kepunyaan Engkau. Aku memohon ampun dan aku bertaubat kepada Engkau. Doa ni mengandungi semua. Ampun dosa, taubat, semua ada. Minta bersih, minta suci dosa, semua ada. Ketika ini dia baca dia, sebutlah hadis, malaikat Allah membuka pintu syurga bagi orang itu. Ini apa dia? Amalan apa ni? Lepas wuduk baca doa ni, apa amalan dia? Pintu syurga dibuka oleh Allah seluas-luasnya di akhirat nanti ni. Bacalah benda ni baik. Bacalah. Ni nak pergi syurga lah, nak pergi tak sangat-sangat. Amalan-amalan tak ada. Pantang menikah saja nak abang lah. Kalau menikah aja hantar ucapan tak sangat. Sehingga bahagia hingga jannah. Semayang tak pernah. Nak buat apa? La ilaha illallah. Macam-macam manusia. Sehingga bahagia hingga jannah. Tengok apa dia buat dulu. Nak bahagia hingga jannah. Apa jannah tu? Jannah tak tahu. Tengok ucapan. Kalah segala-galanya. Nah, amal apa ada? Pasal apa saya abang ni? Ni saya nak kongsi ilmu. Dalam apa media baru ni, abang ni, teknologi canggih ni, kita nak berdakwah cukup mudah. Tapi tak guna untuk berdakwah. Kita guna untuk bincang yang lain. Boleh hantar tau. Boleh doa kat dia. Semoga berbahagia hingga jannah. Satu kepesan. Jagalah hukum Tuhan. Contoh. Dakwah nama dia. Kita sahabat se-Islam. Jagalah hukum Allah. Semoga bahagia hingga jannah. Cantik ucapan kita. Ni ucapan kita duk bagi apa? Duk bagi kita duk di awal-awangan. Macam apa? Apa nama? David Aramaga mbak. Eliket dulu. Aku tunggumu di pintu syurga. Dia pun nak pergi syurga juga. Dia termasuk tak boleh? Pintu cukup. Tengok. Dia keting ngaji tu. Dia tahu syurga tak masuk. Pintu pun tak apa dia kata. Dia tu je. Lagu dia tu hebat tu. Tak apalah. Ngaji tu lah. Baik, kita berhenti tang ni. Yang ke-10. Jangan sambung lepas ni. Hak 10, yang sambung ni bab doa, bab lain pula. Yang ke-10. Doa ketika basuh anggota wuduk. Ni. Hak 10 ni kita akan baca pada bulan lain. Sebab apa dia? Yang ni doa-doa yang tidak sabit daripada hadis, melainkan amalan beberapa orang imam-imam masyhur. Saya akan sebut siapa imam-imam itu, tetapi yang jelas Imam An-Nawawi tidak menerima doa ini sebagai amalan. Nampak tu? Jadi salah tak beramal dengan semua doa ni? Tidak salah. Tapi nanti kita baca nanti baca bulan depan. Doa ni, kalau baca doa ni agak-agak wuduk berapa minit? Ni tu. Doa dia banyak tu. Banyak doa, agak-agak berapa minit? Setengah jam. Orang nak amal doa ni, Zuhur kena amal dah semayang ke apa? 12.30. 12.30 dengan sembah, ambil wuduk tu weh. Setengah jam pun sudah. Nak tahu setengah jam, nanti saya ajak. Pelan-pelan kita buat. Saya baca. Walaupun tak tunjuk dengan wuduk, dia nak tunjuk panduan baca doa tu. Mau dah setengah jam. Kalau kita pakai tak dan lah. Ni pi pun bang dah. Pi itu azan dah. Orang main sunat nak habis dah baru pi. Dia kata doa ni bagus Ustaz. Dia hafal doa ni. Imam bagi salam. Wirid balik dah. Dia tak sudah ni. Nak mayang mana? Dia tak mayang itu. Sampai sudah. Apa dia nak amal doa ni? Maka payah. Tak apa. Bukan payah amalan. Seumur hidup ke, atau lama-lama sekali, kalau siapa nak hafal doa ni lah. Ambil masa hafal. Macam saya abang ni. Ulang 10 kali bagi ingat. Kod nak beramal doa ni. Ialah ambil mana-mana hari, contohnya hari cuti ke, bangkit awal, nak yang subuh tu bangkit awal, pukul 5 tu ambil wuduk dah. Ambil bagi puas wuduk, baca doa semua. Dapatlah sebulan sekali pun, jadilah amalan kita untuk disaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tak mau ajak macam setengah orang ajak. Doa ni tak ada ni, bid'ah. Tak. Doa boleh beramal selagi maknanya adalah permohonan yang baik.
Kalau tak mampu, jangan kata apalah. Kok nak buat. Nanti kita akan baca doa ni. Saya akan terang apa dia. Basuh muka, baca apa. Basuh ni, baca apa. Apa kaitan dengan doa dan basuh wuduk itu. Dia akan faham untuk bulan depan insya-Allah. Baiklah, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan tak? Sepanjang kita baca ni, ada soalan? Ada soalan lain? Ya, baik. Apa dia? Soalan ayat tak cukup satu kolah. Baik, ayat syarat dia 2 kolah nah. 1 kolah memang tak boleh berwuduk. Tak boleh mencelupkan anggota. Wuduk boleh, 1 cawan boleh, tak ada masalah. Celup tu tak boleh. Jadi ayat paling minima sukatan dia 2 kolah. Kullataini 2 kolah. 2 kolah ni saya tak ingat sukatan dia berapa liter, tapi tak apalah. Cuma sukatan dengan tangan, asal ukur dengan tangan. Sama ada dia bulat ataupun dia petak, 1,5 hasta. 1,5 hasta, lebar, buka dia panjang, dalam dia 1,5 hasta, memang ada sukatan 2 kolah. Itu baru 2 kolah. 2 kolah ni boleh celup anggota pertama. Sehari ayat, sukatan ayat dia kan kurang. Mesti bagi lebih 2 kolah tu lebih. Nak buat kolah di rumah untuk boleh celup tu. Nak urai dulu. Kemudian kita bagilah 2 hasta ke, 1 hasta, 3 suku ke, bagi lebih. Dalam dia ataupun hak lain sama, dalam tu lebih. Maka cukup 2 kolah. Syarat ayat penuh. Kalau ayat tu kurang, macam kita pergi masjid, ayat tak jalan, ayat kurang-kurang. Kita pergi celup juga, boleh dah. Tengoklah sukatan tu ada dah. Mereka kata, ni 2 kolah. Yang tu besar kolah. Bukan 2 kolah, ayat tak ada dah. Contohnya, kolah tu ada, ayat kering. Ada ayat. Mana ada 2 kolah? Kolah tak ada ayat kering. Contoh, nak abang tadi, lo ni ayat tak cukup. Masuk ke ayat lain, tambah, jadi balik 2 kolah, boleh celup. Anggota tak ada masalah. Baik, bekas tu kecil. Bekas kecil. Singkir di rumah. Buka pe ayat turun. Dia tak sampai 2 kolah mungkin 1 kolah. Kita celup boleh tak? Tak boleh. Kerana asal hukum mesti bekas tu dia 2 kolah yang penuh. Yang tu tak sampai pun. Waktu ayat dia berjalan tidak boleh. Tu dia. Ini bab fiqh, kena pengajian yang teliti. Baik, kemudian jika bukan ayat tu turun. Ayat tu tangki di atas, sambung tu dengan di bawah. Sambung di bawah. Boleh kira ada ustaz, ayat ni sikit, ayat tu banyak. Boleh kira 2 kolah dah. Dengan syarat cara sambung dia ialah mendatar sama. Kalau sambung atas satu bawah satu tak boleh. Sebab ayat 2 kolah ni, ayat ni boleh pergi balik dah. Mana kalau kita sambung waktu ayat ni pada adat, ayat ni boleh pergi waktu, ayat ni boleh pergi waktu. Baru namanya sukatan 2 kolah. Contoh yang lain saya nak bagi. Contoh ayat di lubang-lubang. Ada 3 lubang, tariklah. Ayatnya sikit-sikit. Cara kita nak ambil wuduk lagu mana? Nak dicelup. 2 kolah. Kita korek buat apa? Buat gelung tu. Buat gelung 3 tu ayatnya berjalan semua. Boleh celup tak mana-mana pun. Jika yakin ayat tu telah mencapai tahap 2 kolah. Sukatan ayat tu. Tapi kalau kata apa bekas tu, kita kata duduk tu, kita buat gelung cangkat. Ayat tu dia naik atas. Ayat ni dah. Dia tu sambung dah. Ini kaedah. Sebab tu kolah bersambung-sambung di masjid, nak buat dia kena lubang dia di sebelah bawah. Kerana sampai bila ayat dia akan jadi 2 kolah. Kalau lubang dia di atas, ayat penuh tu adalah. Bila ayat tu kurang, maka jadi dia panggil kolam yang berasingan balik. Syarat dia tebuk di bawah. Ini kaedah. Soalan ni dia agak ni lah. Yang ni. Ini bagi orang nak buat binaan, arkitek sebagainya lah. Sebab tu lah nak buat masjid, orang panggil Jabatan Mufti tu. Kes macam tu lah. Jadi, apa? Ada lagi tak? Habis tak? Habis tak apa. Itu antaranya lah. Antaranya perbahasan-perbahasan dia. Baiklah, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang jelas tadi, kau ada pandangan lain kata, buka ayat laju, jatuhlah singki, tak boleh, tetap tak boleh. Mani hadis tak sah. Kena terus ayat tu di apa? Pancuk pada kena dia. Celup tu, bab celup tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar walhamdulillahi rabbil alamin.